Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Laungan kita Malaysiaku, tanah airku, negaraku, Malaysiaku, lihatlah kita, wahai bangsaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, peribahasa Melayu ada menyatakan bulat air kerana pembentungnya, bulat manusia kerana muafakatnya. Tuan-tuan dan puan-puan, ayo sama-sama kita renungi. Kalau air boleh dibentuk dengan pembentungnya, bagaimana pula dengan kita kalau tanpa muafakat? Dapatkan jawapannya bersama saya, Muhammad Syafiq Syawal, dalam Bicara Akrab pada 14 September 2022 bersamaan pada hari Rabu jam 3 petang melalui Microsoft Teams. Jumpa nanti. Kita, wahai bangsaku, semakin cinta gerak, hati pasti murni. Dalam semangat dipadu, kita bagaikan aur dengan terbit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Banyak kebaikannya pada petang ini kita mulakan sesi bicara akrab majlis ilmu kita pada petang ini dengan membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang dihormati barisan pengurusan kanan Lembaga Tabung Haji, barisan pengarah-pengarah wilayah, barisan pengarah-pengarah negeri, pengurus-pengurus cawangan, keluarga tabung haji yang dicintai, yang dikasihi, yang dirindui, dan juga kekitangan anak syarikat Lembaga Tabung Haji. Selamat datang kepada Tuan Haji, Puan Hajah dalam program kita pada petang ini, iaitu program Bicara Akrab yang pada kali ini kita membawa tajuk Teguh Bersama. Dari utara membawa sejahtera, dari selatan membawa keberkatan, daripada timur membawa makmur. Terlebih dahulu, pihak kami di unit kaunseling mewakili Cawangan Pembangunan Sasiah Jabatan Modal Insan merakamkan jutaan terima kasih kepada Tuan Haji Puan Hajah atas kesudian yang diberikan dalam menyertai program pada kali ini. Jika merujuk kepada partisipan yang telah berada dalam
program kita pada petang ini masih belum ramai. Jadi jom kita sama-sama jemput rakan-rakan kita yang berkelapangan untuk turut serta pada program pada petang ini, majlis ilmu pada petang ini, untuk kita mengambil manfaatnya bersama-sama. InsyaAllah dengan majlis ilmu ini tiada kurangnya, InsyaAllah malah banyak lagi kebaikan yang kita boleh perolehi. Tuan Haji, Puan Hajah yang saya kasih sekalian, pada tahun ini, pada 31 Ogos yang lepas, kita telah menyambut Hari Kebangsaan ke-65 negara kita. Jadi tema sambutan Hari Kebangsaan ke-65 pada tahun ini, seperti mana kita tahu, adalah Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Pasti harapan daripada pucuk kepimpinan negara kita, hasrat dan objektif kerajaan juga untuk memastikan semua lapisan masyarakat daripada ceruk pedalaman sehinggalah ke ibu kota untuk teguh menghadapi pelbagai cabaran bersama-sama seperti mengumpulkan kekuatan daripada pelbagai sumber. Tuan-tuan haji, puan-puan hajah yang saya kasih sekalian, insya-Allah pada hari ini kita akan menjemput salah seorang daripada rakan pembimbing akrab Lembaga Tabung Haji dalam siri Bicara Akrab pada hari ini. Tuan-tuan haji, puan-puan hajah yang saya kasih sekalian, sebelum saya meneruskan sesi pada petang ini, suka untuk saya memberi pendedahan berkaitan sedikit berkaitan dengan akrab itu sendirilah. Akrab merupakan salah satu inisiatif tabung haji untuk memastikan terdapat kumpulan yang dilatih untuk memberi bantuan awal psikologi kepada keluarga tabung haji yang memerlukan bantuan. Keberadaan akrab di seluruh Malaysia menunjukkan keseriusan pihak pengurusan untuk memastikan keluarga tabung haji diberi bantuan awal dengan lebih berkesan. InsyaAllah sekiranya memerlukan, bantuan selanjutnya boleh dirujuk kepada kaunselor tabung haji bagi memberi bantuan kaunseling profesional. Bagi kami yang mengendalikan perkhidmatan ini, kami sentiasa bersedia untuk memberi bantuan kepada keluarga tabung haji yang dikasihi sekalian. Isu kesejahteraan, psikologi, kesihatan mental adalah isu penting untuk kita semua ambil perhatian bersama-sama. Bukan hanya sekadar pada diri kita sahaja tuan-puan, malah individu yang berada di sekitar kita. Ada dalam kalangan pasangan-pasangan kita, ada dalam kalangan anak-anak kita, ahli keluarga kita, rakan sepejabat kita, jiran, rakan sekolah, dan mungkin ahli qaryah masjid sekalipun, dan banyak lagi. Jadi, ayuh tuan-tuan, puan-puan, untuk kita memberi fokus kepada isu kesejahteraan demi untuk sumbangan yang lebih bermakna kepada sasaran kita semua, iaitu kalau kita sebagai seorang bapa kepada anak-anak kita, kita boleh memberi bantuan yang lebih apabila kita mempunyai kesejahteraan yang baik. Dan kalau kita sebagai pekerja di Lembaga Tabung Haji, kita boleh memberi sumbangan yang terbaik kepada Lembaga Tabung Haji. Dan pastinya kalau kita seorang ketua kepada ahli staf-staf kita, kita boleh memberi sumbangan yang terbaik kepada sasaran kita semua. Tuan-tuan haji, puan-puan hajah yang saya kasih sekalian, insya-Allah pada siri Bicara Akrab pada hari ini, kita bawakan salah seorang akrab Lembaga Tabung Haji. Jika melihat kepada poster hebahan program, pastinya semua keluarga tabung haji telah mengenali penceramah kita pada hari ini. Kalau yang sentiasa setia dengan program tausiah pagi pada hari Jumaat, penceramah kita inilah yang akan mengendalikan program tausiah pagi sebagai moderator, sebagai pembaca doa, sebagai pembaca Yasin dan sebagainya. Beliau adalah Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syafiq Syawal, pengurus pembangunan Sasiah. Ustaz Syafiq ada dah bersama dengan kita. Boleh Ustaz Syafiq onkan kamera Ustaz Syafiq? Okey. Okey. Boleh suara jelas Ustaz? Okey, Assalamualaikum Tuan Haji Hanif, apa khabar?
Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Saya mohon izin untuk kita memberi sepatah dua kata lagi Ustaz. InsyaAllah saya akan terus. Silakan. Okey, terima kasih Ustaz. Okey Ustaz, dan semua pendengar pada petang ini, sebelum kita mula, suka untuk saya ingatkan kepada semua Tuan Haji Puan Hajah untuk sama-sama kita penuhkan ruangan chat dengan nota-nota yang disampaikan oleh penceramah nanti. Semoga apa perkongsian kita melalui nota-nota tersebut akan dapat membantu rakan-rakan kita yang terlepas, mungkin ada komitmen tugasan di kaunter ke kan. So insyaAllah kita akan memberi manfaat kepada rakan-rakan kita yang lain. Dan sekiranya Tuan Haji Puan Hajah ingin bertanyakan soalan di ruangan chat ataupun boleh secara berhadapan one to one kepada penceramah kita, sebelum itu boleh mengangkat raise hand terlebih dahulu dan kita akan allow mikrofon untuk Puan Haji Tuan Hajah Puan Hajah untuk bertanyakan soalan. Dan sekiranya ada soalan tapi enggan dedahkan nama, boleh PM saya lah. Boleh PM saya WhatsApp ke email ke untuk bertanyakan soalan kepada penceramah. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, dengan segala hormatnya saya menjemput Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syafiq Syawal untuk meneruskan sesi pada petang ini. Falyatafaddal mashkura Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad Hanif Nafi selaku pemudah acara, moderator dan juga pengacara merangkap penolong pengurus unit kaunseling Jabatan Modal Insan dan juga dikenali sebagai kaunselor tabung haji. Yang saya hormati barisan pengurusan kanan tabung haji, barisan pengurusan Jabatan Modal Insan, seterusnya wakil-wakil anak syarikat yang turut bersama pada hari ini, pengarah-pengarah wilayah, pengarah-pengarah negeri, tidak lupakan juga kepada semua sahabat-sahabat saya, sahabat seperjuangan saya di tabung haji. Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan sihat dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala hari ini kalau dihitung usia kemerdekaan yang disebut oleh Tuan Haji Hanif tadi dah memasuki 65 tahun. Namun insya-Allah 2 hari lagi kita nak sambut lagi satu hari yang disebut juga hari negara kita, iaitu Hari Malaysia. Insya-Allah 16 hari bulan September ni nak sambut pula Hari Malaysia. Kalau hari kemerdekaan kita ingat 65 tahun, berapa pula usia Hari Malaysia ni? Mungkin tak familiar macam Hari Merdeka, kan? Tapi mana perginya keteguhan kita tentang negara kita. Jadi insya-Allah, alhamdulillah, pertamanya saya Muhammad Syafiq merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak unit kaunseling di atas peluang yang diberikan pada hari ini untuk bersama-sama dengan sahabat-sahabat seperjuangan di tabung haji untuk berkongsi tentang satu tajuk tentang teguh bersama dalam program Bicara Akrab. Saya hadir bukan untuk berceramah, tapi saya hadir untuk berkongsi pandangan, berkongsi manfaat bersama dengan kawan-kawan seperjuangan di tabung haji. Jadi jangan gerun, jangan segan. InsyaAllah kalau ada peluang, kita boleh bersembang santai pada petang yang penuh keberkatan ini. Jadi alhamdulillah Tuan Haji dan Puan Hajah yang dirahmati Allah sekalian. Jadi Tuan Haji Hanif izinkan saya nak share slide sikit Tuan Haji, boleh Boleh. Baik, terima kasih Tuan Haji Hanif. Baik, slide saya ni dia lain macam sikit sebab familiar sangat kita main dengan Microsoft Teams ni. Hari ni saya nak buat sikit kelainan lah. Okey, jom. Baik Ustaz. Okey, saya cuba masuk dalam slide saya hari ni. Okey, nampak ke gambar saya? Nampak Ustaz. Okey, baik. Nak alihkan sebelah kiri Ustaz? Nak alih sebelah kiri, boleh. Saya alihkan saya sebelah sana. Okey, terbaik Ustaz. Besarkan sikit. Okey, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah, ahlan wa sahlan, welcome. Ada banyak lagi perkataan dekat situ.
marhaban pun ada. Biasa kita dengar dalam patah Arab kan. Jadi alhamdulillah, insya-Allah pada petang ini kita nak membicarakan satu tajuk tentang teguh bersama sempena dengan tema Hari Kebangsaan kita dan Hari Malaysia. Tadi pun saya duk belik juga dekat Google, adakah berbeza tema Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia. Sebenarnya dah diwar-warkan sebelum kemerdekaan ataupun bulan kemerdekaan pada Ogos yang lalu, yang mana temanya adalah sama, iaitu #Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Jadi poin teguh bersama tu yang kita nak sama-sama bincangkan bersama, kita bicarakan bersama pada petang ini. Mudah-mudahan bukan sekadar cakap saja, tapi kita nak tahu juga apa perkara yang kita nak buat dengan perkataan teguh bersama kat situ. Kita nak faham teguh-teguh ni apa. Adakah teguh sekadar sebut ataupun teguh sekadar lihat ataupun teguh sekadar dengar saja. Jadi insya-Allah pada hari ini bersempena dengan bicara akrab, mungkin ramai dah pernah dengar perkataan akrab. Akrab, apa tu akrab? Tadi saya sebut teguh. Akrab tu apa? Okey. Akrab tu apa? Saya nak tanya lah sikit kan. Okey. Akrab ni sebenarnya ada akronim. Saya kena pindah pula gambar saya ke kiri lah pula bagi nampak sikit. Okey. Baik. Akrab ni sebenarnya kan, nak ceritanya dia ada perkataan tersendiri. Mungkin biasa kita dengar keakraban, akrab, akrabnya orang tu, ngamnya orang tu, padunya orang tu, rapatnya orang tu. Tapi akrab kat sini dia ada akronim perkataannya. Mungkin yang ada kertas, ada pen boleh catat nota. Mungkin hari ni baru tahu, oh rupa-rupa ada akronim perkataan akrab tu apa. Okey, A tu apa? Kita pergi A tu apa? A tu adalah amanah. Sebagai ahli akrab ni dia perlu amanah. Amanah ni ringan disebut tapi berat untuk dipikul. Okey. Yang kedua, komitmen. Sebagai ahli akrab, kami akan memberi komitmen sepenuhnya. Seperti yang Tuan Haji Hanif sebut tadi, yang mana pihak pengurusan dah beri kepercayaan kepada kami untuk bersama-sama dengan kaunselor untuk memberi bantuan awal psikologi khususnya kepada warga tabung haji ketika berhadapan dengan pelbagai situasi, sama ada situasi susah ataupun senang. Kita bersama-sama insya-Allah supaya kita rasa kita ada kebersamaan warga tabung haji kita. Baik, dan yang ketiga disebut sebagai rasional. InsyaAllah kami akan bersama dengan warga tabung haji, keluarga besar tabung haji untuk sama-sama kita rasionalisasikan apa yang dikehendaki oleh pihak pengurusan maupun kita meningkatkan tabung haji itu sendiri. Kedua apa dia? Akhlak kita. Ini sudah pasti. Akhlak kita kena baik seperti mana nama tabung haji yang disegani bukan di dalam negara tapi di seluruh dunia. Begitu juga dengan akhlak kita. Kalau akhlak kita baik, maka cerminan kita pada orang pun akan menjadi baik. Dan yang terakhir, B yang terakhir adalah bestari. Bestari dia ada pada minda kita, tuan-tuan dan haji, tuan-puan hajah. Bestari pada minda kita iaitu kita berfikir dengan penuh smart dan juga bijak dalam melaksanakan apa jua task ataupun perkara yang kita lakukan. Jadi itu secara ringkas. Yang mana sempat salin, yang mana tak sempat salin, capture lah gambar. Ustaz Syafiq buat slide ni supaya senang kan. Sekarang ni teknologi canggih, mudah. Baik, alhamdulillah hari ni itu sebagai permulaan, mukaddimah berkaitan dengan akrab. Jadi hari ini insya-Allah diberi mandat ataupun diberi amanah untuk berkongsi, bukan nak berceramah tapi kita nak berkongsi dengan kawan-kawan kita, dengan semua keluarga besar tabung haji dan juga anak syarikat tabung haji, dan mungkin ada juga kawan-kawan kita yang luar, mungkin ada kawan share kepada kawan-kawan daripada agensi lain kan, turut bersama pada hari ini. Terima kasih banyak sudi bersama pada hari ini. Jadi insya-Allah sebelum saya nak pergi lanjut tentang teguh bersama, saya nak baca 2 ayat Al-Quran tentang penghayatan teguh bersama. Sebab perkataan teguh ni bukan datangnya daripada sekarang tapi dah datang daripada wahyu yang turunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita lihat ayat yang diturunkan daripada surah Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliah, yakni bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan kurniaannya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Surah Ali Imran ayat 103. Ini satu ayat yang saya boleh kaitkan dengan tajuk yang kita nak kupaskan bersama pada petang ini, iaitu berpegang teguh dengan tali yakni agama Allah. Ayat yang kedua saya nak sebut dalam surah As-Saff. Surah As-Saff ayat yang keempat, Allah sebut dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah sukakan orang-orang yang berjuang di jalannya dalam barisan seolah-olah satu binaan yang tersusun kukuh. Jadi alhamdulillah, dua ayat ini jelas Allah berikan kepada kita melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi membawa rahmat kepada kita. Allah terbitkan kalamnya di dalam Al-Quran, jelas meletakkan perkataan teguh itu sebagai satu perkara yang unik, satu perkara yang perlu kita hayati sepenuhnya. Kerana dengan keteguhanlah kita boleh berada di sini sampai ke hari ini. Sebab itu saya ada sebut dalam pepatah Melayu kita, pepatah ataupun peribahasa Melayu saya sebut dalam awal rancangan tadi. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Dia tanya pula, saya pun terfikir juga kat mana bulatnya manusia. Bulat manusia tu maksudnya kesatuan manusia tu datangnya daripada muafakat. Air itu boleh bulat sebab dia ada pembentung ataupun bekas dia. Manusia bagaimana nak jadi bersatu? Bersatunya sebab adanya muafakat. Jadi alhamdulillah, bila dikaji balik perkataan teguh di dalam Kamus Dewan Bahasa edisi yang keempat, teguh ini membawa 4 makna. Iaitu yang pertama disebut kuat. Kuat. Dia sebut dah tadi kuat ni yakni tali persaudaraan maupun persahabatan. Itu perkataan teguh. Yang kedua disebut juga teguh ni bermakna tidak mudah terbongkar ataupun roboh. Ini kita boleh kata kepada bangunan lah. Yang ketiga, tidak berubah, yakni iman kita, hati kita, pendirian kita dan juga kesetiaan kita. Dan yang keempat, tidak merosot. Ini mungkinlah kita beralih kepada ekonomi. Teguhnya ekonomi negara kita biasa dengar kan. Tapi sekarang ni macam mana keadaan ekonomi? Amat mencabar kan. Jadi saya nak bagi satu gambaran lah. Kita tengok kepada bangunan-bangunan yang di sekeliling kita. Kita boleh definisikan teguhnya sesuatu bangunan itu bukan sebab tingginya, tetapi asbab yang menyokongnya adalah dari bawah sampailah ke atas. Kalau bawah ni disimen dengan ikut suka, dibuat dengan orang kata kalau simen kan, simen dia tak kering betul-betul lagi. Terus tambah. Kita boleh lihat akhir sekali bangunan itu tak akan sempurna dan bahkan mungkin berlaku bangunan itu nampak sengit,
Dan akhir sekali mungkin boleh jadi runtuh. Inilah yang kita lihat, teguhnya satu bangunan tu bukan sebab dia tinggi, tapi sebabnya ada yang menyokongnya, yang menguatkannya untuk berdiri teguh bangunan tersebut. Jadi alhamdulillah, bagaimana pula terjadinya faktor-faktor yang boleh melemahkan elemen keteguhan? Yang pertama yang saya nak sebut adalah rasa diri dia tu rasa lebih hebat daripada orang lain. Ini kita kena muhasabah balik, kita renung balik. Kita tahu kita ada kelebihan dan paling tahu juga kita ada kekurangan. Kadang-kadang itu dia nak tunjuk dia ni lebih hebat pada orang dan tidak mahu menerima pandangan orang. Benda-benda macam ni kita perlu elakkan sebab ia boleh melemahkan, bahkan boleh memecahkan belah terus, elemen keteguhan bersama tersebut. Yang kedua, kita boleh sebut juga ego dan juga cemburu. Ini pun satu benda juga. Hati seseorang tu terlalu ego, dia tak boleh tengok orang ni hebat pada dia. Dia tak boleh tengok orang ni berjaya pada dia. Dia tak boleh rasa orang ni lebih daripada dia. Macam malam tadilah saya berkesempatan bersukan. Suka kita tengok ada orang hebat main futsal, ada orang boleh menggelecek, tapi kita seronok sebab apa? Kita rasa engagement kan. Tapi kita tak rasa pun kita ni kurang, kita ni hebat, tak ada, sebab sama je semua. Kita rasa yang penting mesejnya kita nak eratkan silaturahim antara kita. Jadi usah ego, usah cemburu dalam kehidupan kita. Kalaulah ada benda ini, pasti kita tak akan boleh teguh bersama dalam satu keluarga tabung haji maupun dalam satu keluarga yang bermasyarakat di sekitar kita. Yang ketiga, saya nak kena alih saya ke kanan sekejap. Okey, yang ketiga, tidak bersungguh, yakni sambil lewa. Kita ajak buat kerja sama-sama, kita buat sama-sama kerja tapi dia buat main-main. Boleh nak main-main tapi pastikan tiada orang yang menjadi asbab untuk orang memusuhi kita. Benda ni tak boleh, elakkanlah. Jadi kalau boleh, Nabi pun ajar kita buat kerja dengan itqan. Itqan ni apa? Itqan ni bersungguh-sungguh supaya hasilnya adalah hasil yang berkualiti. Kita tak nak kerja kuantiti, tapi kita nak kerja kualiti. Bahkan kalau boleh buat kerja tu sekali buat tu, kita dapat markah penuh 100. Tak mau ulang-ulang. Macamlah kita masuk universiti kan. Tak ada orang nak masuk exam tu nak dapat fail. Semua orang nak berjaya. Kalau boleh tak nak repeat paper. Kan? Nak buat biar dapat 4 flat. Macam tu. Sama juga dalam bekerja. Bos minta sesuatu kat kita, kita bagi dengan sepenuhnya. Kesungguhan kita buat dengan penuh itqan, kesungguhan. Dan yang keempat, alih semula ke kiri. Yang keempat apa dia? Yang keempat dia kata jangan kita pentingkan diri. Yakni kita sebut kataan selfish. Bukan jual ikan kan? Pentingkan diri. Pentingkan diri maksudnya dia ada agenda lain. Dia tengok orang tu ambil kesempatan. Dia tengok orang ni hebat, dia pun nak pergi menumpang sekejap. Tapi dia nak kepentingan diri dia. Tak ada isu teguh bersama. Orang macam ni lah kita risau dia menjadi musuh dalam selimut. Dalam Al-Quran disebut dalam surah Al-Munafiqun. Orang yang munafik. Minta dijauhkan benda-benda sebegini. Jangan kita pentingkan diri. Kerana nak jadi teguh bersama ni, benda pentingkan diri kita kena ketepikan. Kan? Kita buat kerja sama-sama, nanti kita akan berjaya bersama-sama. Itu juga yang dibawa dalam orang yang berniaga. Dia berniaga tak boleh kalau ada orang dalam grup dia pentingkan diri, pasti perniagaan itu tak akan berjaya. Macam kita jugalah dalam kita bekerja, kalau ada dalam tim kita yang pentingkan diri sendiri, pasti tak akan ada satu kesatuan. Sebab tu dalam kita punya nilai teras tabung haji ada disebut tentang satu nilai teras, iaitu kerja berpasukan. Jadi bila sebut kerja berpasukan, tak boleh ada nilai pentingkan diri sendiri. Baik, seterusnya bagaimana pula tadi kita tahu dah faktor yang menyebabkan keteguhan tu terhakis. Ni pula kita nak tahu bagaimana pula untuk kita kekal teguh bersama. Yang pertama, kita perlu komunikasi.
Tuan-tuan, komunikasi satu benda yang mudah tapi sukar untuk istiqamah. Saya sebut satu benda yang mudah nak dicakap tapi sukar untuk istiqamah sebab dia ada elemen ego pun ada, dia ada elemen pentingkan diri pun ada. Sebab itu sekarang ni komunikasi cukup penting. Bahkan kalau orang tu berdiam diri pun dia akan jadi masalah, dan salah komunikasi pun jadi masalah. Cuba tengok, kalau tengok strategi peperangan. Kalau komander silap bagi arahan, silap hari bulan, tertembak orang sendiri. Sama juga kita dalam bekerja. Kalau komunikasi antara pengurus dengan orang bawahan ataupun orang operasi ni tersilap komunikasi, mungkin menyebabkan kerugian, mungkin menyebabkan kemusnahan, mungkin juga menyebabkan kesengsaraan. Ada orang yang sengsara kena buat kerja lebih, salah komunikasi. Jadi dalam komunikasi ni juga kita kena berhati-hati. Sentiasalah kita bersangka baik dengan orang. Jangan kita sekali tengok terus sebar berita yang tak betul. Komunikasi kita kena betul supaya boleh teguh bersama. Kalau tersilap cakap, tersilap fitnah. Tersilap cakap dia boleh jadi fitnah. Bila fitnah ni dah menyebabkan berlaku perselisihan, berlaku pertelingkahan. Benda-benda macam ni perlu dielakkan. Jadi jaga komunikasi kita supaya kita boleh kekal teguh bersama. Baik, yang kedua, sentiasa menyokong antara satu sama lain. Di awal tadi saya ada tunjuk tentang bangunan yang tinggi. Bangunan yang tinggi, teguhnya bangunan tersebut bukannya datang daripada tingginya, tapi datangnya daripada sokongannya. Base dia kat bawah. Base kat bawah kalau kuat, insya-Allah yang atas lagi kuat. Kalau angin datang goyang kuat pun dia tak akan jatuh sebab bawah ni menyokong, tengah menyokong, atas lagilah sama-sama bersatu antara satu sama lain. InsyaAllah kita sentiasa menyokong. Dan yang ketiga, kita sebut kerja berpasukan. Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, mati Allah sekalian, dalam solat tuan-tuan, kita solat hari-hari, khususnya kalau kita solat berjemaah. Kita tahu solat berjemaah 27 gandaan pahalanya. Kita perasan tak, elemen solat berjemaah sebenarnya wujudnya kerja berpasukan. Kita ada imam, kita ada makmum. Begitu juga kita bekerja. Kita ada ketua, kita ada subordinate. Kita ada penyelia, kita ada subordinate. Jadi seorang ketua perlu memainkan peranan yang terbaik supaya pasukannya dapat berjalan dengan sempurna. Pasukannya dapat menjalankan tugasan dengan sempurna dan juga berkualiti. Jadi jadikanlah amalan nilai kerja berpasukan itu sebagai satu wadah ataupun satu perkara untuk mendorong kita mencapai kejayaan. Baginda Nabi SAW turut disokong oleh para sahabatnya. Nabi berdakwah bukan seorang-seorang. Nabi berdakwah bersama sahabatnya yang kita tahu, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan, kan? Maksudnya Nabi yang menjadi contoh, kenapa kita tidak boleh ikut. Jadi jom, ayuh hari ini kita ambil nilai kerja berpasukan untuk sama-sama kita kekalkan teguh bersama dalam organisasi kita, insya-Allah. Yang keempat, empathy. Empathy kita pernah dengar, bukan parti dan bukan juga peti ais, empathy. Empathy ni maksudnya kita merasai kesusahan orang tu macam kita alami benda tu. Kita mendalami permasalahan orang tu. Paling kurang pun kita kata mudah-mudahnya, kita kata belas kasihan. Tengok orang tu susah, kita janganlah cakap, biarlah kau, pandai-pandailah, itulah kau dulu, aku cakap kau tak nak dengar. Kita biarkan orang tu macam tu. Kita tak kesiankan orang. Kita kena ingat, hari ini mungkin kita berada di atas, esok lusa belum tentu kita akan kekal berada di atas. Kadang-kadang hari ini kita senang, belum tentu hari esok lusa kita akan senang macam kita hadapi pada hari ini. Jadi ingatlah, empatilah kepada orang. Lihatlah kalau orang perlukan bantuan, perlukan sokongan, jangan kita biarkan. Kerana mungkin hari ini kita bantu dia, esok lusa mungkin orang inilah akan menjadi penceria dalam kehidupan kita. Orang inilah yang akan datang membantu kita ketika kita susah. Yang kelima, rasa kebersamaan dan rasa
bertanggungjawab. Tuan-tuan haji, puan hajah yang dirahmati Allah sekalian, tabung haji ditubuhkan dah nak masuk umur 60 tahun. Kalau umur 60 tahun ni, kalau ikut perkhidmatan awam lah Tuan Haji Hanif kan, 60 tahun ni nak pencen dah. Nak bersara dah tabung haji tahun depan. 1953 kan. Tahun depan 2023 dah masuk umur 60 tahun, tabung haji nak bersara dah tuan-tuan. Tapi kat mana nilai rasa kebersamaan kita dengan tabung haji? Kita rasa sayang kat tabung haji, rasa bertanggungjawab kita dengan tabung haji. Kalau orang sindir tabung haji, kat mana kita? Kalau ada orang tabung haji kena sindir, kena marah, kena hentam, kat mana kita masa itu? Kalau rasa tabung haji dah jatuh, kat mana kita masa itu? Jadi, ayuh wujudkan rasa kebersamaan kita, rasa bertanggungjawabnya kita untuk mempertahankan. Macam mana orang dulu pertahankan negara, macam itulah kita. Kalau ini tempat kita mencari nafkah, mencari orang kata sebiji beras untuk diberi makan kepada keluarga kita, jadi balaslah tempat kita mencari rezeki ini dengan memberi perkhidmatan yang terbaik, rasa kebertanggungjawaban kita dan rasa kebersamaan. Kalau ada kawan kita yang susah, kalau ada kawan kita yang perlukan bantuan, ayuh sama-sama kita bersama mereka. Sama juga macam kami lah di Jabatan Modal Insan, banyak kami buat program. Ayuh bersama dengan kami. Tak dapat untuk kami, dapat untuk Tuan Haji Puan Hajah pun kami rasa syukur sangat. Syukur sangat kerana inilah manfaat yang kami berikan kepada semua. Mudah-mudahan ia menjadi satu wadah yang terbaik untuk jadikan kita insan yang kamil, insan yang sempurna, insan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Asyik bercakap ni duk tengok juga jam. Laju sangat. Dah 3.35 dah. Saya tak nampak di skrin Tuan Haji ni. Ada yang nak bertanya soalan ke nak mencelah, boleh raise hand ataupun letak je di ruangan chat. Nanti Tuan Haji Hanif kalau ada, Tuan Haji Hanif tolong mencelah saya sebab saya tak nampak sekarang ni. Okey, saya teruskan lagi. Baik, saya nak bawa satu renungan hadis tentang teguh bersama. Tadi saya baca ayat Al-Quran. Dalam satu hadis, perumpamaan mukmin sebagai suatu jasad. Satu jasad yang mana mukmin ni satu jasad. Dipetik daripada hadis An-Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala masalul mu'minin fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim masalul jasadi iza ishtaka minhu udwan tada'a sairul jasadi bis-sahari wal hummi. Mungkin pernah dengar tapi maksud dia apa? Baca macam best tapi macam pernah dengar. Tapi maksudnya apa? Maksudnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, perumpamaan kaum mukminin dalam berkasih sayang dan juga persaudaraan ni sesama mereka adalah seperti satu jasad. Okey, tak apa saya cerita sekejap lagi jasad. Jika salah satu anggota badan ni sakit, maka seluruh badan akan turut merasa sakit dengan berjaga malam dan juga demam. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam diri kita ada dua terkandung. Satu namanya roh, satu namanya jasad. Masa kita meninggal, kita tak meninggal lagi Tuan Haji Hanif. Kita tengok orang yang meninggal. Alamak. Kita tengok orang yang meninggal, kan? Jasadnya terbujur kaku di hadapan mata kita. Itu namanya jasad. Yang keluar daripada badannya adalah roh. Roh ni yang ada dalam badan kita. Kan? Dia sebut dalam hadis ni, bila satu anggota badan kita sakit, seluruh badan akan turut merasa sakit. Simple. Contoh, kita sakit gigi. Saya yakin percaya Tuan Haji Puan Hajah pernah alami rasa sakit gigi kan? Sakit je gigi, hari tu juga demam, badan rasa sakit urat, macam-macam. Satu badan. Macam itulah perumpamaan kita, persaudaraan kita nak letak. Kalau ada kawan kita berhadapan dengan musibah, time tu juga kita turun. Itulah kita sebut sebagai nilai persahabatan. Persahabatan ni adalah dia berlaku bila mana susah senang bersama. Bukan kata senang je bersama, susah asing-asing kan. Susah ni cara kau lah, ikut kau lah, mati-matilah kau. Tak boleh macam tu. Seorang sahabat yang baik, dia susah senang bersama. Tika senang dia ada, tika susah dia ada, tika sahabat kita menangis pun dia ada bersama. Bahkan tika sahabat kita
berjaya, dapat kejayaan walaupun kita tak berjaya macam sahabat kita, kita turut bersama dengan dia. Inilah nilai persahabatan. Itulah yang boleh dikatakan sebagai teguh bersama, susah senang bersama, insya-Allah. Baik. Seterusnya, saya nak pergi kepada elemen psikospiritual sosial. Model psikospiritual sosial, persiapan kita, penjagaan kendiri. Saya boleh kategorikan ada 5 perkara. Yang pertama, fizikal. Kita menjaga diri kita dengan mengambil berat terhadap keperluan fizikal kita, seperti memastikan tidur kita yang cukup, menjaga kesihatan diri dan juga melakukan senaman demi keaktifan dan kecergasan fizikal. Tuan-tuan, tadi kita sebut tentang teguh bersama. Jadi, nak teguh bersama ni, fizikal kita pun kena jaga. Kalau kita tak sihat, kita tak kuat, macam mana kita nak berjalan, kita nak menyokong rakan-rakan seperjuangan kita. Jadi, kita kena jaga fizikal kita. Yang jelas yang kita nampak depan mata, itulah fizikal. Yang seterusnya adalah emosi. Emosi iaitu mempunyai kemahiran, daya tindak yang sihat bagi menangani emosi. Emosi ni macam-macam, tuan-tuan. Ada orang marah, ada orang gembira, ada orang sedih, ada orang kecewa, putus cinta dan sebagainya, kan? Jadi amalkanlah budaya 3I. Pertama, kita identify ke mana, kita kenali tak emosi kita. Kita tahu tak emosi kita ni macam mana. Tengok muka senyum tapi sedih rupanya. Pelik tu. Tengok mengalir air mata tapi sebenarnya dia dalam keadaan sedih. Dia dalam keadaan gembira. Ni biasa kita dengar. Menangis dalam keadaan gembira. Ini biasa orang hadapi kejayaan, kan? Dia bangga. Biasanya mak ayah kita tengok kita berjaya, mak ayah kita akan keluarkan air mata. Itu bukan air mata sedih, tapi air mata bangga, tuan-tuan. Jadi kita identify, kita kenali emosi kita, keadaan emosi kita. Yang kedua, acknowledge, iaitu kita akui memang kita dalam keadaan gembira. Jangan pula kita kata aku menangis ni sebab apa aku kecewa, sebab apa aku gembira, gembira sebab apa aku putus cinta. Pelik orang macam ni. Dia tak mengakui yang keadaan dia macam tak normal. Jadi kita kena akui bahawa emosi kita dalam keadaan macam mana untuk kita jagakan diri kita. Dan yang ketiga, kita express ataupun meluahkan emosi kita. Ini yang saya sebut tadi, emosi ada berbagai-bagai emosi. So dia dah kenali emosi dia, dia akui keadaan emosi dia dan bagaimana dia nak luahkan emosi dia. Kalau contoh orang tu dalam keadaan kecewa, dalam keadaan sedih, dia rasa dia nak pergi satu tempat yang tinggi, dia nak meraung. Supaya dia rasa dengan dia meraung, dengan dia menjerit, dia boleh lepaskan tekanan dia. Begitu juga kalau orang tu kan kadang-kadang emosi dia ni boleh diluahkan melalui dengan lukisan, mewarna, dia conteng dinding, dia geram, kan? Begitu juga macam ada orang tu lepaskan emosi dengan bersukan. Dia main futsal macam malam tadi, dia lepaskan geram kepada goalkeeper, dia tendang sehabis mungkin sebab dia stres. Kesian orang yang jaga gol tu, terkena tamparan yang cukup kuat. Inilah kita kata dia cara dia meluahkan. Tapi tuan-tuan, ada guru saya cakap, kan, guru saya pernah cerita, dia kata apa, ada emosi ni nak dilepaskan dengan bercerita pada orang. Dia cerita dah banyak tempat dia cerita. Tapi last kali semua orang dah cerita, dah habis tempat dia nak cerita. Maksudnya dia tak ada tempat dah untuk disandarkan bahu, sandarkan kepala. Tuan-tuan ingat, kita bukan hanya ada pada manusia, tapi ingatlah tuan-tuan, kalau kita tak ada lagi kepala kita untuk meletakkan bahu di bahu kawan-kawan, di bahu sahabat, tapi kepala kita ada tempat untuk kita letakkan, iaitu kita sujudkan kepala di atas sejadah, tuan-tuan. Allah ada dengan kita. Sebab tu kita ada dua elemen, hablum minallah wa hablum minan nas. Yang saya sebut yang pertama tadi, hablum minan nas, iaitu kasih kepada manusia, dan kita tak ada kasih kepada Allah. Kadang-kadang hati kita ni tuan-tuan, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita boleh jadi sekadar pendengar, tapi hati kita masih lagi tak tenang. Tapi kita ingatlah, di mana datangnya sebenar hati kita? Hati kita datangnya daripada Allah. Kalau kita rasa tak dapat nak selesaikan emosi kita, kita sujudlah kepada Allah, mintalah pada Allah, pasti Allah akan tenangkan hati kita. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, mental kita, tuan-tuan. Kita nak jagakan diri kita, kita kena jaga kesihatan mental. Sebab itu tadi Tuan Haji Hanif sebut awal-awal, yang mana
kehadiran akrab ini kita nak bantu dari segi psikologi, sama ada dari segi psikologi, kesihatan yang real depan ni ataupun kesihatan mental. Jadi mental ni cukup mencabar tuan-tuan. Bukan kata orang tu sakit saja, tapi disebabkan banyak sangat cabaran yang dihadapi menyebabkan dia hilang kawalan. Jadi menjaga mental ni dengan melakukan aktiviti yang merangsang dan mencabar minda kita. Contohlah, bos dah bagi banyak sangat task. Kita punya kepala dah stres sangat dah. Cuba tuan-tuan rehat sekejap. Tuan-tuan buat sesuatu yang boleh tenangkan fikiran tuan-tuan. Kalau kata suka baca buku, bacalah buku. Suka scroll WhatsApp kan, suka scroll Facebook, pergilah sekejap. Tengok cerita-cerita lawak sekejap kan, supaya hati kita rasa tenang. Tapi janganlah tengok lama sangat, nampak sangatlah you ambil curi masa bekerja kan. Tapi sekadar saja untuk tenangkan keadaan, kita cubalah supaya kita boleh lakukan pekerjaan, kita boleh lakukan aktiviti kita dengan rasa tenang dan kita boleh buat dengan bersungguh-sungguh yang seperti yang saya sebutkan sebelum ini. Baik, itu dari segi penjagaan mental. Yang keempat, saya nak beralih, nampak kan? Nampak tak payah alih lah. Okey, yang keempat iaitu sosial, iaitu kita memupuk dan mengekalkan hubungan erat bersama dengan insan sekeliling kita dengan meluangkan masa yang berkualiti untuk kita berinteraksi dengan penuh harmoni. Islam ajar kita, bila kita sesama Islam ni jumpa antara kita, kita wujudkan afsyus salam. Kita bagi salam. Salam tu sebenarnya doa tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera ke atasmu kan. Kita doakan kesejahteraan pada orang. Bila orang dengar tu pun, yang tak biasa bercakap dengan kita, dia rasa senang nak bercakap dengan kita. Jadi tuan-tuan, sekeliling kita, kiri, kanan, depan, belakang, kan, semua orang melihat kita. Jangan kita rasa hebat, kita rasa kita boleh bawa diri sendiri. Itu tidak betul. Sebab kita kena ingat, mati esok-esok kita tak akan bergolek masuk dalam kubur tuan-tuan. Ada orang yang akan angkat kita, mandikan kita ke bumi, solatkan kita, kebumikan kita. Tak ada kita ambil gayung, kita mandi sendiri, lepas tu ambil kain, kita potong, kita ikat sendiri, lepas tu bergolek, pergi masuk dalam kubur. Tak ada. Itu sebab kita kena bersosial. Kena berkenal-kenalan antara satu sama lain. Sebab Allah pun sebut dalam Al-Quran, kewujudan kita ni Allah jadikan kita berpuak-puak, suku puak atas tujuan apa? Untuk kita bersilaturrahim antara satu sama lain. Begitu juga yang disebut dengan hablum minan nas, kasih kepada manusia. Jadi sosial ni bukan bermakna kita bebas, tapi sosial ini kita nak cari keakraban kita dengan rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita, supaya bila ada sesuatu perkara boleh kita share bersama dan kawan-kawan boleh bantu kita untuk sama-sama mencari jalan penyelesaiannya. Dan yang terakhir sekali, ini pun salah satu juga yang boleh kita pandang dengan betul serius, iaitu spiritual. Spiritual ni tuan-tuan adalah dalaman kita. Mungkin pada pandangan mata kita nampak kawan ni macam tak ada masalah, tapi dalaman dia belum kita tahu. Okey, jadi spiritual ni kita menjadikan agama kita ni, Islam ini, way of life, sebagai elemen yang penting di dalam kehidupan dengan menjadikan aktiviti keagamaan sebagai keutamaan. Antaranya kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan solat dan amal kebaikan. Tuan-tuan, tadi saya dah sebutkan pasal emosi tadi. Kalau kita tak ada dah kawan-kawan yang boleh bantu kita, kita baliklah ke jalan agama kita. Baliklah kepada Allah, pujuklah hati kita supaya Allah tenangkan hati kita, Allah lapangkan fikiran kita untuk membuat sesuatu keputusan yang terbaik, mencari solusi yang terbaik. Baliklah ke jalan Allah, insya-Allah, yakinlah Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, Allah itu pemurah, Allah itu bersifat penyayang, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, ayuh sama-sama buatlah sesuatu perkara. Kalau kita rasa tak tenang, kalau rasa tak boleh nak solat dulu, kita zikir pun tak apa. Kita istighfar, tuan-tuan. Kita istighfar, kita berzikir, kita berselawat, bertahmid, bertahlil, macam-macam kita boleh buat. Asalkan hati kita boleh jadi tenang. Yakinlah pertolongan Allah itu akan hadir bila mana hambanya meminta kepadanya. Cuma cepat dan lambat saja, tapi apapun berdoalah, berserahlah kepada Allah.
pasti bantuan daripada Allah akan datang kepada kita, insya-Allah. Baik, tuan-tuan, ada 10 minit lagi Tuan Haji Hanif. Nak pukul 4 dah, tak sedar. Rasa macam tak cukup. Tapi laju pula dah masa berjalan kan. Baik, renungan dan kesimpulan tuan-tuan. Ni slide akhir dah. Bila pergi kesimpulan ni, saya nak baca satu renungan. Rasulullah SAW dalam hadisnya ada meriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu, katanya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Tuan-tuan, hari ini kita berada di tabung haji. Mungkin kawan-kawan kita yang berada di anak syarikat semua rasa bangga sebab ada pekerjaan. Tapi sedar tak kita? Ke mana usia kita? Ke mana dah berapa lama dah kita kerja tabung haji? Contoh saya sendiri dah 10 tahun. Apa dah saya beri pada tabung haji? Apa manfaat saya beri pada tabung haji? Apa manfaat yang kita dah bagi sepanjang kehidupan kita? Kalau tak nak ambil kerja, kita ambil umur kita lah. Saya tak takut pun nak sebut umur saya. Umur saya dah 34 tahun. 34 tahun saya duduk atas muka bumi Allah ni. Apa yang manfaat yang saya dah beri kepada dunia ini? Apa yang saya dah bagi? Sama juga tuan-tuan. Cuba sama-sama kita renungkan. Kalaulah kita ni, kehadiran kita ke pejabat, kita menyusahkan orang, kita membebankan orang, kita yang mendatangkan masalah orang, bermakna kita ni Nabi sebut adalah orang yang celaka. Sebab apa? Nabi sebut, jadikanlah hari ini lebih baik daripada hari semalam dan hari esok lebih baik pada hari ini. Hari esok tak datang lagi, tapi Nabi dah sebut jadikan hari esok lebih baik daripada hari ini. Jangan kamu jadikan hari ini lebih baik daripada hari ini lebih buruk daripada hari semalam, kerana kamu adalah orang yang celaka. Jadi tuan-tuan, sama-sama kita renungkan, sama-sama kita fikirkan, adakah dengan keteguhan yang kita sebut, yang mudah kita sebut teguh ni, tapi keberadaan kita menyebabkan runtuhnya kebersamaan kita. Jadi ayuh sama-sama kita ambil manfaat dengan masa yang Allah beri peluang kepada kita. Allah hidupkan kita lagi atas muka bumi Allah ini. Ayuh sama-sama kita jadikan diri kita orang yang bermanfaat. Seterusnya kita boleh memperteguhkan ikatan ukhuwah sesama kita. Mudah-mudahan ia menjadikan satu ikatan yang sempurna. Kalau saya boleh masuk syurga, saya nak ajak semua masuk syurga. Tapi kalau tuan-tuan masuk syurga, jangan lupa ajak saya sekali masuk syurga. Hari ini saya nak bagi manfaat pada tuan-tuan. Esok lusa tuan-tuan bagilah manfaat untuk saya dan juga untuk semua. InsyaAllah mudah-mudahan dengan apa yang kita kongsikan ini akan memberi manfaat kepada semua, insyaAllah. Jadi Tuan Haji Hanif, alhamdulillah saya rasa slide saya dah habis. Dah habis. Banyak-banyak ni perkataan ni. Thank you, gracias, sukriya. Macam-macam ada, thank you. Okay. Syukran jazilan. Jadi alhamdulillah ini daripada slide. Jadi sekiranya Tuan Haji Puan Hajah ada sebahagian pertanyaan, jadi boleh ajukan. Jadi saya kembalikan semula kepada Tuan Haji Hanif. Silakan Tuan Haji. Gracias Kak Kumkap. Syukran kepada Ustaz dengan perkongsian yang saya kira sebenarnya adalah muhasabah kepada diri kita semua. Seorang insan yang baik seperti mana yang Ustaz Syafiq sebutkan tadi adalah orang yang sentiasa membuat muhasabah. Tak silap saya pada minggu lepas, tausiah pagi yang disampaikan oleh penceramah kita pada minggu lepas, ada salah seorang daripada para sahabat ni yang digelar sebagai Al-Muhasibi, iaitu orang yang sentiasa buat memuhasabah. Jadi saya rasa eloklah kita juga mempunyai sifat yang sama, iaitu sentiasa membuat muhasabah pada diri. Sebab apabila saya melihat pada nota-nota yang dikongsikan oleh penceramah kita pada tadi, saya melihat walaupun kita melihat teguh bersama itu merujuk kepada satu kelompok, satu kumpulan. Namun begitu, keteguhan itu tidak akan hadir sekiranya jika ia tidak datang daripada diri kita. Sebab kita akan bergabung dalam keteguhan itu. Kita akan bersama-sama berjemaah dalam satu perkara itu. Tapi kalau kita tidak berubah untuk diri kita sendiri, mana mungkin untuk kita mencapai objektif, sasaran
hala tuju yang sama dalam perkara yang kita usahakan. Terima kasih Ustaz Syafiq, dan saya membuka peluang kepada semua penonton-penonton bicara akrab tabung haji siri yang kedua ini untuk bertanyakan soalan sekiranya ada. Sebelum kita, kalau tiada, sebelum kita teruskan dengan sesi yang berikutnya lah. Jadi kalau ada yang ingin bertanyakan soalan, boleh tulis di ruangan chat ataupun boleh raise hand dan kita akan unmute-kan, allow-kan mikrofon kepada Tuan Haji, Puan Hajah yang ingin bertanyakan soalan. Okay, Ustaz Syafiq, terima kasih. Banyak perkongsian yang Ustaz Syafiq kongsikan. Mungkin di sini saya nak ada tanya soalan satu, boleh Ustaz? Boleh, silakan. Allahu Akbar. Seperti mana yang Ustaz Syafiq sebutkan tadi, kita ni sebagai seperti satu satu badan kan. Kalau sakit di satu tempat mungkin memberi kesan yang pada rakan-rakan yang lain. Kalau di tempat di pejabat lah Ustaz Syafiq, di pejabat ada dalam kalangan rakan-rakan kita diuji dengan masalah kesihatan Ustaz Syafiq. Dan diberi cuti sakit lah mudahnya. Dan keperluan di pejabat ni operasinya sangat memerlukan tenaga. Jadi apa pesanan ataupun nasihat daripada Ustaz Syafiq untuk kita memastikan apa jua cabaran yang berlaku di pejabat kita memberi satu perkara yang kita boleh buat untuk memastikan kita masih berada dalam keteguhan bersama-sama. Baik, Tuan Haji Hanif, terima kasih. Soalan yang baik, dan soalan ni saya yakin dipercaya banyak tempat alami perkara yang sama. Bukan kata sekadar MC, bahkan orang kata EL, yang emergency ni. Kan, yang rancang dah cantik tapi tiba-tiba berlaku. Inilah yang kita kata sebaik-baik perancangan datang daripada kita, tapi perancangan Allah adalah sebaik-baiknya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah sekalian, bila disebut perancangan ini, kita dah rancang sebaik-baiknya. Tapi tiba-tiba datang benda yang kita tidak menduga, antaranya disebut tadi rakan kita MC, rakan kita EL. Kan? Rasa kat hati memang sakit pun ada. Kan? Hari ni dah deal, hari ni kita nak buat pembentangan bersama. Tiba-tiba dia tak datang, kita kena buat kerja tersebut. Tuan-tuan, nak tanya balik lah, saya timbulkan satu situasi lah. Dalam peperangan sendiri pun, kita tak ada istilah berundur. Peperangan tak ada istilah berundur. Bila berundur, bermakna kita mengalah. Sama juga dalam kita bekerja. Kalau kita nak cari salah orang, bermakna kita dah mengalah awal. Okey? Jadi, motivate diri kita. Mungkin, saya dah sebut tadi, satu kaedah dia, kita kena berkomunikasi. Mungkin kita bincang semalam, kawan ni yang akan buat pembentangan, contoh tiba-tiba dia tak sihat. Tak sihat ni bukan dia yang rancang. Tiba-tiba malam tadi tiba-tiba demam. Kan, hari ni tak boleh datang kerja, suara pun tak ada. Mungkin Allah nak bagi peluang pada kita. Positif pertama, kita positifkan diri kita. Mungkin hari ini Allah nak beri peluang untuk kita untuk memberi sesuatu yang kita tak jangka yang kita boleh buat. Itu positifnya. Yang kedua, komunikasilah dengan kawan tersebut. Apa yang boleh kita bantu dia. Kalau dia kata dia terus mendiam, tak apa. Jangan salahkan dia. Mungkin dia tak sihat sangat, tak sedar, tak perasan. Kan? Kita cari jalan apa yang kita nak buat. Istilah saya pegang tadi, jangan kita putus asa. Jangan cepat kita berasa beralah dan mencari salah orang. Sama juga dalam kita bekerja, tak cukup satu tim patah satu kaki bermakna kita bukan tak boleh berjalan. Kita tengok ada orang tu patah kaki sebelah, dia ada lagi satu kaki. Cuma dia tambah tongkat satu lagi supaya dia boleh berjalan. Tak ada kaki dua-dua, dia boleh lagi berangkak, berdiarap pun boleh. Jadi insya-Allah yakin dan percaya komunikasi. Sebab apa? Dua-dua kena mainkan peranan. Kalau orang yang MC, ingatlah saya sebut tadi komunikasi, sebab kita tak nak menjadikan kita ni orang yang membebankan orang. Jangan susahkan orang. Sebab kita risau kerana kita bebankan orang menyebabkan Allah tarik berbagai nikmat kita, dan kita paling takut nanti kita hampir-hampir masuk syurga, tiba-tiba Allah tarik balik sebab
kerana kita menyusahkan orang. Jadi jom sama-sama kita muhasabah. Walaupun kita rasa kita tak mampu, cubalah. Macam mana nak bantu, kita cuba bantu. Rasa tak boleh, tak apa. Yang kawan yang ada, teruskan perjuangan. Jangan cepat putus asa. Okey, Tuan Haji Hanif. Mungkin kalau tak ada soalan Tuan Haji Hanif, lepas ni saya ingat saya nak buat conclusion last lah. Sebelum saya nak tutup terus. Silakan Ustaz. Terus tutup. Terus conclusion boleh, sebab kita baik. rasa Kita dah hujung tak ada soalan. Baik, untuk akhirnya last kali lah di pihak saya sendiri, saya sekarang ni pun bertugas di cawangan pembangunan Sasiah. Satunya saya mengajak diri saya sendiri, mengajak kawan-kawan semua yang saya sayangi, yang saya respect, yang saya tahu, saya yakin dan percaya warga tabung haji adalah insan yang hebat. Warga tabung haji dia ada auranya tersendiri. Jadi jom sama-sama kita letakkan nilai kebersamaan antara kita. Kalau kata saya sebut tadi bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Kalau pepatah lain disebut cubit paha kiri, paha kanan turut terasa. Ni orang mana? Nibung tebal. Nibung tebal. Okey, baik. Nak sebutnya kat sini, tuan-tuan, susah senang kita bersama. Jangan ada sikap pentingkan diri sendiri. Jangan ada sikap untuk ambil peluang demi kesenangan diri, menyebabkan orang lain susah, kita minta jauh. Sama-samalah kita saling nasihat, menasihati antara satu sama lain. Allah sebut, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Berbantu-bantulah kamu ke arah kebajikan dan berbantu-bantulah juga dalam menjauhkan perkara-perkara yang menghinakan, mencelakakan, yang tak baiklah. Jadi, jom sama-sama tuan-tuan, saya yakin dan percaya dengan semangat kita menyambut hari kemerdekaan yang lalu dan hari Malaysia yang akan tiba pada 2 hari nanti. Marilah sama-sama kita sematkan dalam diri kita, dalam dada kita, kebersamaan, keteguhan kita bersama. Jadi, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Syafiq Syawal dengan perkongsian yang saya kira dia lebih dekat, kan? Sebab kita punya pendengar pada petang ini pun dalam kalangan rakan sekerja kita di pejabat, dan ada mungkin yang mendengar pun satu tim yang diketuai oleh ketuanya dan juga subordinate daripada kumpulan tersebutlah. Moga-moga kefahaman yang sama kita capai dan kita insya-Allah untuk kita praktikkan bersama-sama dalam tugasan seharian kita untuk melaksanakan amanah yang telah diberikan kepada kita untuk tabung haji yang tercinta ini. Terima kasih sekali lagi Ustaz Syafiq dengan perkongsian yang telah disampaikan. Terima kasih. InsyaAllah kita akan memberi manfaat lagi kepada ramai lagi, tak kira siapa kita sekalipun, kita memberi manfaat kepada orang yang memerlukan, insyaAllah. Okey, Tuan Haji, Puan Hajah, suka untuk saya memberikan, mempromosikan beberapa perkara, iaitu yang pertama adalah berkaitan dengan Al-Falah Ilm Hub. InsyaAllah tuan-puan yang tidak berkesempatan untuk menonton live pada petang ini, tuan-puan boleh ulang siar di YouTube channel Al-Falah Ilm Hub, program-program Jabatan Modal Insan untuk kita sama-sama menonton semula ataupun untuk mendapatkan manfaat yang berguna kepada diri kita semua, insyaAllah. Jangan lupa juga untuk like dan share, komen dan subscribe YouTube channel itu. Dan seterusnya, Tuan Haji Puan Hajah, insya-Allah pada minggu depan kita akan teruskan dengan program Let's Talk Mental Health, siri yang berikutnya, iaitu berkaitan dengan tidur tak lena, mandi tak basah ni. Apa yang akan dikongsikan oleh penceramah jemputan kita, dan juga kita nak tengoklah kita punya tidur ni macam mana. InsyaAllah kita akan juga laksanakan assessment lah. Kita nak tahu tahap kualiti tidur kita ni macam mana tahapnya. InsyaAllah kita akan sebarkan dia punya assessment tools tadi untuk kita manfaat bersama, insyaAllah. Dan seterusnya, kami juga memohon jasa baik Tuan Puan Haji untuk memberikan
respon maklum balas kepada program yang kita adakan pada petang ini. InsyaAllah dengan maklum balas daripada tuan-puan semua, kita tambah baik pada masa akan datang. Tuan-puan Haji boleh juga scan QR code yang terpapar dan juga boleh klik di link pautan di ruangan chat. Okey, Tuan Haji, Puan Hajah, insya-Allah seterusnya seperti biasa kita akan teruskan dengan sesi penggambaran, cik. Jadi mana-mana penonton pada petang ini yang boleh untuk onkan kamera, kita onkan kamera beramai-ramai untuk kita mengambil gambar kenang-kenangan pada petang ini. Sesi bicara akrab tabung haji yang sesi yang kedua iaitu tajuk Teguh Bersama. Jom sama-sama. Tuan Haji, Puan Hajah, insyaAllah kita tengok lush gallery di sini. InsyaAllah ada yang berada di Sabah, boleh sebut hai, cik. Sabah, Sarawak, di Ibu Pejabat. Saya nampak di sini ramai di Ibu Pejabat ni. Hari ini di utara tanah air. Di timur ada timur, mana timur? Orang Terengganu ada, orang Pahang ada. Okey, kita tunggu lagi rakan-rakan yang lain. Wakil daripada anak syarikat ada ke di sini? Mana ni? Saya mencari-cari ni. Tadi nampak ada di TSP. Okey. Okey. Okey, ready? Ramai dah ni. Okey, ready semua, kita senyum 3. Senyum 3. Okey, 1, 2, 3. Okey, kita buat apa buat mini love lah, cik. Sarangan yo. Okey. Mana mini love? Ustaz ada, Ustaz? Ustaz ada mini love, Ustaz? Okey, steady semua keluarga tabung haji. Okey, cantik. So, terima kasih pada semua. InsyaAllah kita akan bersama-sama lagi pada sesi yang akan datang. Akhir kata daripada kami semua, unit kaunseling dan juga rakan pembimbing akrab tabung haji sentiasa bersedia untuk membantu Tuan Haji Puan Hajah. Tak kiralah Tuan Haji Puan Hajah berada di mana sekalipun, boleh maklumkan kepada kami sekiranya memerlukan. Tak kisahlah Tuan Haji kaki tangan anak syarikat sekalipun, boleh sampaikan kepada kami, boleh emailkan kepada kami, rakan akrab dan juga kaunselor tabung haji, untuk kita sama-sama bantu insya-Allah untuk menyelesaikan apa jua isu yang kita hadapi, insya-Allah. Jadi setakat itu untuk petang ini. Terima kasih pada semua. Terima kasih pada Tuan Haji, Puan Hajah. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Kita tangguh majlis pada petang ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Setiap jiwa pasti bangga atas nama bangsa Malaysia. Sekian lama merdeka, bertumpahnya cinta. Usia kita makin dewasa, berkali-kali kita diuji. Kasihnya bangsa dibela, maruah dijaga.